Kita sedarkan Dewan Ulama PAS yang sedang tidur ni, terutamanya ketuanya yang sedang tidur ni. Kita buka mata mereka. Jangan mereka duk ingat royalti minyak je. Jangan mereka duk ingat jawatan mereka dalam kerajaan saja. Dulu sebelum dapat kuasa, bukan main lagi. Perjuangkan itu, perjuangkan ini. Suruh berhentikan judi. Hari ni kamu jadi tai. Jadi tai yang merembat judi punya duit. Apa jadi? Mana pergi janji-janji sebelum ni? Cakap sembang lebih. Tapi hari ni kepribadian kamu sebagai Ketua Dewan Ulama PAS langsung tak dipaparkan. Tidak ditunjukkan dengan jawatan yang kamu sandang. Orang duk bangkit, mana pergi duit-duit ini? Orang duk bangkit, apa sudah jadi sehingga negara mempunyai hutang melebihi 1 trilion. Itu kamu kata syok sendiri nak menaikkan jumlah likers. Kepala bapa, minta maaf cakaplah. Ulama kalau dah buat perangai macam haram jadah macam ni, minta maaf cakap. Kita tak ada hormat ulama macam ni. Ini bukan ulama, ini ular dalam semak. Kena ingat. Kena ingat. Selama hari ini pemimpin PAS berulang kali bahawa sebagai seorang ulama, kaki kita sebelah dalam neraka, sebelah lagi belum tentu masuk syurga. Itu. Jadi ini salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya. Nik Zawawi ini salah satu contoh yang terbaik bagaimana seorang ulama lupa bila dia berada di dalam kuasa, bila dia berada dalam kerajaan, sepatutnya dia membela nasib rakyat yang hari ini kena denda 50,000. Ada kita dengar kenyataan daripada ulama-ulama PAS? Tak ada. Yang ada dia kata, tak apa, bayarlah cepat-cepat supaya dapat diskaun. Bayar 25,000 je. 25,000 ni bukan duit ke? Senang-senang korang cakap suruh bayar. Kalau kena kat batang hidung korang atau keluarga korang macam mana? Pakai serban bergulung-gulung, perangai macam ni. Langsung tak fikir langsung pasal rakyat. Hari ni duk sibuk pasal sigang korang dia. Hai, minta maaf lah. Perangai korang ni makin hari makin meluat, orang tengok tau. Hari ni rakyat ni makin lama makin menyampah. Jangan ingat korang boleh berselindung di sebalik serban. Korang boleh selindung di sebalik janggut korang tu. Kalau perangai macam ni, lembu pun boleh kenal lah. Yang mana satu pejuang rakyat, yang mana satu pejuang Islam, dengan mereka yang hanya cintakan harta, tahta dan wanita. Diorang boleh ingat. Jangan ingat diorang ni lupa. Dulu sebelum berkuasa, lain rupa dia. Dah berkuasa satu demi satu perubahan. Dan hari ini amat menyedihkan. Amat menyedihkan. Cukup menyedihkan. Hilang semua. Tunggulah nanti bila muktamar PAS. Korang tengok nanti apa nasib korang. Ahli PAS akan umbi pun akan humban korang ni semua sekali. Yang masih lagi nak bekerjasama dengan Muhyiddin, mengangkat Muhyiddin, mengampu Muhyiddin, mempertahankan Muhyiddin bermati-matian ni, kau tengok nanti nasib korang. Belum tentu akar umbi PAS boleh terima korang dalam pemilihan parti yang akan datang. Kena ingat. Okey. Datuk, berkenaan dengan ulasan Datuk Seri Najib mengenai COVID-19, di mana kes di ICU sudah naik 352 berbanding 187, kematian 7 hari lepas pun sudah berjumlah 102 daripada 54, dan juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pun sudah berpesan sekiranya PKP yang lebih ketat perlu dilakukan, biarlah ianya dibuat untuk kali terakhir tetapi berkesan. Orang ramai juga memainkan peranan masing-masing. Adakah bermakna sudah sampai masa dipertimbangkan diadakan segera sidang parlimen dan mungkin juga PRU perlu dilaksanakan? Pertama sekali saya beritahu, saya setuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh baginda tuanku. Kenyataan ini selari dengan apa yang selama hari ini Datuk Seri Najib cakap. Kalau kita nak buat PKP, kita buat PKP betul-betul. Kalau nak suruh orang kurung betul-betul. Bukan PKP setengah masak, lepas tu kau drag 1 tahun lebih.
sehinggakan negara ekonominya lumpuh, sehingga rakyat lebih cepat mati kerana tak makan, lebih cepat mati kerana gagal menyediakan makan minum untuk anak-anak daripada mati kerana COVID-19. Itu yang dimaksudkan. Kalau nak buat sesuatu, buat secara bersungguh-sungguh. Tapi saya nak beritahu, kerajaan Muhyiddin tak mahu hentikan COVID-19 ni. Sebab apa dia tak mahu hentikan COVID-19? Sebab hanya dengan adanya COVID-19 ni, dia boleh sambung darurat daripada 1 sehingga 1.8 naik kepada 31 Disember. Apa bukti dia? Bukti dia senang. Kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Keselamatan Ismail Sabri. Dia mengatakan pada 26 hari bulan. Apa dia kata? Dia kata kita tidak membenarkan mana-mana pesawat ataupun warga daripada India untuk masuk ke dalam negara ni. 26 hari bulan 4. Betul tak? Hari ni berapa hari bulan? 3 Hari ni dah 3 hari bulan. Berapa banyak orang daripada India yang kita tahu bahawa virus di sana berbeza dengan apa yang ada dalam negara ni. Virus di sana mutate, berkembang. Lebih dahsyat dia punya kesan dia. Orang yang sihat pun boleh mendatangkan bahaya kepada orang yang sihat. Virus COVID sebelum ni tak ada masalah. Orang sihat kena, tak ada masalah. Tetapi virus ini, dia bukan macam virus COVID yang pertama. Duduk di kerongkong 4 hari. Tak ada. Virus yang mutate datang daripada India ni tuan-tuan, 2 hari dah boleh masuk ke paru-paru. Bahaya tak bahaya? 2 hari dah boleh masuk ke paru-paru. Kita suruh dia buka pintu ekonomi, buka pada semua, dia tak nak buka. Tapi warga India yang dah terang-terang, dia orang declare takkan dibenarkan masuk, boleh masuk. Sebab apa mereka benarkan masuk? Sebab mereka mahu virus ini masuk dalam negara. Bila virus ini masuk dalam negara, bahawa kita punya kadar orang yang dijangkiti COVID akan meningkat dengan mendadak. Dengan cara itulah mereka boleh memastikan bahawa untuk tempoh penuh 1/5 tahun, mereka tetap menjadi Perdana Menteri dan negara tetap berada dalam keadaan darurat. Ini sangat tak bertanggungjawab. Sebab dia tak fikir nasib kalau yang masuk tu virus yang mutate dengan lebih dahsyat ini kena ke anak bini dia, apa jadi? Kena ke ahli keluarga dia yang jauh sikit, apa jadi? Apa jadi? Yang pertama tu kita ada vaksin. Vaksin yang pertama tu pun mendatangkan banyak musibah kepada rakyat. Yang mati dah berapa ramai, yang lumpuh berapa ramai, yang Bell palsy lagi. Belum selesai yang ini. Kita tengok ini. Ada flight daripada India masuk ke Malaysia. Hari ni kan? Ini. Tengok, hari ni. Flight daripada Bangalore. Tuan-tuan. Flight daripada Bangalore turut masuk Malaysia Airlines. Malaysia Airlines ni. Dan hari ini kerajaan gagal ini mengatakan bahawa mereka dah hentikan kemasukan daripada India. Menipu, melampau penipuan dia ni. Kena tahu bahawa mereka perlukan virus ini masuk dalam negara ni supaya negara ni akan lebih lama berada dalam keadaan berhadapan dengan COVID-19. The only reason because this bloody Muhyiddin want to stay in power. That's all. And all the rakyat will have to pay for it. Supaya dia boleh terus gunakan duit negara, boleh terus pinjam untuk memastikan projek direct nego terus diberikan. Saya nak beritahu, kita ni hormat, tetapi jangan sampai orang yang tidak hormat akan mendedahkan siapa yang mendapat projek direct nego ni. Jangan sampai satu keadaan apa yang berlaku di Bangkok akan berlaku di Malaysia. Kena ingat, kita masih ada hormat lagi. Kita masih lagi bertahan kerana nak mempertahankan institusi diraja. Tetapi jangan sampai orang lain yang tak hormat
institusi diraja akan membuka satu persatu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.